Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada semua. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel undangan kita pada pagi yang mulia ini. Okey, topik forum kita pada hari ini ialah tugas dan cabaran pendakwah pada masa kini. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada anda semua. Bersama saya adalah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Okey, baiklah. Di sebelah saya, ahli panel kita yang pertama ialah saudari Nur Syuhadah binti Abdul Rahman. Saudari Syuhadah merupakan seorang pensyarah bahasa Arab di Universiti Sultan Zainal Abidin. Selamat datang saya ucapkan kepada saudari Syuhadah. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua cantik lagi bergaya saudari Nur Najwatul Najihah binti Muhammad Nazri. Saudari Najwatul merupakan seorang penceramah motivasi bebas. Selamat datang juga saya ucapkan. Dan di hujung sana nampak pemalu tetapi petah berkata saudari Nik Nur Anis binti Muhammad Atwah. Saudari Anis merupakan pegawai kanan dakwah Majlis Agama Islam Kelantan. Selamat datang juga saya ucapkan. Okey, sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit mengenai tajuk forum kita. Okey, dakwah merupakan satu perkara yang menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dakwah juga meliputi proses menyampaikan, mengajak dan menyeru manusia untuk mengenali, menerima dan menghayati Islam yang dilaksanakan melalui kaedah dan teknik pendekatan tertentu. Okey, baiklah. Soalan saya kepada panel pertama, seperti mana yang kita ketahui, pendakwah mempunyai banyak peranan dalam menyampaikan dakwah ajaran Islam. Pada pendapat saudari Nur Syuhadah, apakah tugas dan peranan sebagai seorang pendakwah serta apa cabarannya? Dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada hari ini, Puan Nur Rashidah. Seterusnya yang saya hormati Puan Najwatul Najihah selaku pakar motivasi yang begitu aktif dalam menyampaikan motivasi beliau kepada masyarakat. Seterusnya yang saya hormati Puan Nik Nur Anis selaku pegawai kanan dakwah Majlis Agama Islam Kelantan. Okey, baiklah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, mencegah yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Baiklah, daripada ayat tersebut kita dapat fahami bahawa menjadi satu kewajipan kepada umat Islam untuk menyampaikan seruan dakwah iaitu menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, mencegah kepada kemungkaran. Dan kewajipan ini perlu dilakukan oleh orang yang memikul tanggungjawab untuk menyampaikan dakwah. Siapakah orang yang digelar untuk memikul tanggungjawab ini? Mereka adalah da'i ataupun kita panggil sebagai pendakwah. Maka daripada situ terdapat pelbagai tugas dan peranan da'i untuk menyampaikan seruan dakwah mereka. Dan salah satu tugas ataupun peranan mereka dalam menyampaikan seruan dakwah adalah yang saya bawakan hari ini iaitu pendakwah sebagai kaunselor. Baiklah.
Mengapa dikatakan pendakwah ini sebagai kaunselor? Kerana seorang pendakwah perlu saling berhubung dan berinteraksi dengan mad'unya. Sebab itu yang saya katakan pendakwah itu sebagai kaunselor. Dan apabila pendakwah itu saling berhubung antara mad'unya, maka akan terbina satu ikatan atau satu ukhuwah antara da'i dan mad'unya. Dan apabila terciptanya satu ukhuwah antara mereka, maka ukhuwah ini akan lebih rapat. Baik. Dan kesannya apa? Kesannya adalah apabila wujud keakraban antara mereka, antara da'i dan mad'u ini, hal ini dapat memudahkan urusan da'i tersebut untuk menyampaikan mesej dakwah, untuk menyeru kepada kebaikan dengan lebih cepat. Okey. Dan pendakwah yang bertindak sebagai kaunselor ini perlulah mempunyai kemahiran sebagai kaunselor, iaitu yang pertama, seorang kaunselor ini mestilah mempunyai keunggulan peribadi. Dan yang kedua, kaunselor ini juga perlu mempunyai pengetahuan yang meyakinkan. Yang ketiga, kaunselor juga mesti mempunyai wawasan yang jelas. Dan yang terakhir, kaunselor juga mesti bersedia untuk mendengar masalah mad'u. Jadi, kemahiran-kemahiran yang dimiliki oleh kaunselor ini juga perlu dimiliki oleh pendakwah. Okey, baiklah. Itu merupakan salah satu peranan pendakwah pada masa kini untuk menjadi kaunselor kepada mad'unya, iaitu mereka saling berhubung, saling berinteraksi antara mad'unya. Namun, terdapat pelbagai cabaran yang akan dihadapi oleh pendakwa ini. Dan salah satu cabaran yang dihadapi oleh pendakwa pada masa kini adalah pendakwa ini akan menghadapi ataupun akan berdepan dengan isu hedonism, khususnya dalam kalangan remaja. Okay. Baiklah. Isu hedonism ni adalah merupakan satu doktrin yang menjadikan kegembiraan dan keseronokan itu sebagai satu kebaikan atau sebagai satu matlamat utama dalam hidup. Okey, dan masalah ini merupakan masalah utama yang orang kata membelenggu masyarakat pada masa kini kerana kegilaan mereka terhadap hiburan ni khususnya dalam kalangan remaja pada masa kini melampaui batas. Okey. Sememangnya, memang kita akui bahawa hiburan, keseronokan adalah fitrah manusia. Tetapi semua itu berpandukan atau berlandaskan dengan batasan syarak. Tidak salah untuk berseronok, tidak salah untuk untuk enjoy life, tapi semua itu berlandaskan apa yang digariskan oleh syarak. Dan setiap permasalahan ataupun setiap isu yang dibangkitkan pasti ada jalan penyelesaiannya, pasti ada alternatif atau cara untuk kita menghadapi isu itu sebagai pendakwah. Dan pendakwah ini adalah yang membuka ataupun yang mencadangkan, yang melakukan apa orang kata anjakan paradigma untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi macam mana kita nak menghadapi cabaran isu hedonism ini, insya-Allah saya akan terangkan atau saya akan sampaikan pada pusingan kedua nanti. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudari Syuhada atas perkongsian beliau sebentar tadi berkenaan tugas dan cabaran sebagai seorang pendakwah. Saya amat tertarik dengan pandangan beliau berkenaan pendakwah sebagai kaunselor. Hal ini akan menumbuhkan sikap kepercayaan masyarakat kepada pendakwah dan kesemua ini akan membawa nilai-nilai positif dalam masyarakat yang hendak dibina dengan jalan dakwah Islamiah. Berkenaan dengan cabaran yang dihadapi, hedonism merupakan isu sosial yang hebat diperkatakan pada masa kini. Boleh dikatakan banyak pihak yang menentang gejala hedonism ini kerana ia merupakan
satu perilaku sub budaya yang negatif kepada masyarakat, terutamanya golongan remaja. Okey, seterusnya saya ingin beralih kepada panel yang kedua. Selain daripada pendakwah sebagai kaunselor dan isu hidup kita, apa lagi tugas dan cabaran sebagai seorang pendakwah? Bolehkah saudari Nur Najwatul mengemukakan pandangan saudari mengenainya? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan terima kasih kepada moderator. Pertamanya, terima kasih kerana menjemput saya bagi berkongsi maklumat berkaitan forum hari ini. Okey, berkaitan isu kita pada hari ini, jika hendak berdakwah, tidak cukup kalau kita hendak berdakwah, kita tidak cukup hanya sekadar ilmu sahaja, tetapi tak tahu apa itu uslub, apa itu metod untuk menyampaikan dakwah. Maka disebabkan itulah para pendakwah ni dia sukar untuk mendapat tumpuan, mendapat tempat di kalangan masyarakat sebab pendakwah tu hanya ada ilmu tetapi tak ada metod ataupun cara untuk menyampaikan dakwah itu. Oleh itu, tugas pendakwah ialah berdakwah bil hikmah, iaitu bijaksana. Metod berdakwah ni ada 3. Mau'izah hasanah, bil hikmah, mujadalah al-ahsan. Tetapi hari ini saya nak menyebut mengenai mau'izah bil hikmah. Allah juga telah berfirman dalam surah An-Nahl, serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana. Berdakwah bil hikmah bermaksud menepati kebenaran dari segi ilmu dan amalan. Maknanya bagaimana pendakwah itu bijak dari segi ilmu dan amalan. Sebab kita sebagai pendakwah, kita memerlukan 2 perkara ni, iaitu ilmu dan amalan. Jika sekadar ilmu tak cukup sebab latar belakang masyarakat ni pelbagai. Jadi kita kena bijak mengenali masyarakat itu dan cara macam mana kita nak sampaikan ilmu yang kita ada ni melalui metod-metod dakwah yang kita yang Allah telah beritahu. Dakwah bihikmah ialah salah satu uslub dakwah yang berbentuk teliti, mendalam dan jelas dalam memberi kenyataan pasti mengenai sesuatu perkara daripada kekeliruan. Dakwah bihikmah meliputi pelbagai aspek, iaitu dari segi akhlak, percakapan dan perbuatan seorang pendakwah itu. Dan dalam dunia dakwah ni, nak menentunya berjayanya dakwah kita itu ataupun tidak, iaitu melalui dari segi kita punya dari segi kita punya uslub kita. Kalau kita berjaya sampaikan dakwah itu apabila dakwah itu sampai ke jiwa mad'u tu dengan tepat. Dan pendakwa perlulah mempelajari dan mempraktikkan dakwah bihikmah. Okey, seterusnya mengenai cabaran dakwah sekarang pada masa kini. Banyak cabaran tapi saya pilih untuk tengok cabaran masa kini ialah berdakwah di alam cyber. Berdakwah di alam cyber ni sebab kita semua terdedah dengan internet. Jadi melihat kepada realiti sekarang, ruang dakwah secara penyebaran maklumat Islam ni dia lebih pantas dan lebih terbuka, lebih luas melalui penggunaan teknologi maklumat. Kita ni masih melalui penggunaan teknologi maklumat, kita masih tidak dapat menjamin bahawa sesuatu dakwah Islam tu boleh difahami oleh manusia ataupun tidak. Kita tidak boleh 100% yakin bahawa melalui internet ni dakwah Islam tu sampai tak kepada mad'u tu, dan mad'u tu faham tak apa dakwah Islam, apa yang dibaca dalam internet tu. Ini kerana kefahaman seorang individu dia terhadap sesuatu Islam tu bukan hanya terletak pada kehebatan teknologi. Kita ada teknologi kita sekarang ni pelbagai. Hebat mana teknologi tu, tapi kalau mutu kandungan tu tak menepati, tak menjamin kita mad'u kita ni sampai faham tak apa itu dakwah yang disampaikan tu. Ataupun berkesan tak dakwah kita tu sehingga membolehkan ilmu tersebut masuk ke dalam jiwa manusia. Hakikatnya masyarakat kita pada masa kini lebih terpengaruh dengan amat mudah terpengaruh dengan kandungan yang dipaparkan di media massa dan media baru. Isu yang selalu dikaitkan
mengenai dengan alam cyber ni adalah mengenai ilmu, kualiti ilmu. Okey, pertama sekali ialah kaedah pengajaran. Kaedah pengajaran dan pembelajaran Islam ni. Okey, jika kita tahu secara dahulu tradisi kita belajar ilmu ni biasanya secara mutawatir berdasarkan kitab-kitab mutabar yang diturunkan secara mutawatir. Dalam menuju matlamat dakwah, kandungan maklumat agama melalui internet boleh dilihat secara terbuka dan bebas tanpa tapisan, serta boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja dengan cara memuat turun berita secara bebas. Dan ini adalah perkara yang bahaya ya, sebab semua orang boleh muat naik maklumat. Tak kisahlah kalau orang yang anti dengan agama Islam pun dia boleh memuatkan naik apa-apa berita yang salah. Jadi dan ini macam kita penyebaran ilmu melalui internet adalah tidak selamat dan dia macam tak ditapis dengan baik. Macam boleh sesat. Ada setengah ilmu tu bagus dan mengikut ilmu ada yang macam memang ditepati, sebab kadang-kadang ada juga yang anti-Islam tu dia sebarkan ilmu dengan untuk menjatuhkan agama Islam. Jadi yang kita yang pengguna internet ni akan membaca internet tanpa tahulah apa, macam kita boleh sesat kadang-kadang. Keadaan ini sudah tentu mencabar konsep mutawatir dan integriti maklumat dalam Islam. Dan perkara ini dia mencabar integriti maklumat dalam Islam. Isu seterusnya yang berkaitan dengan alam cyber ialah isu yang berkaitan dengan pengguna media baru sebagai tempat pembelajaran agama adalah masalah pengguna itu sendiri yang terdiri daripada pelbagai latar belakang pendidikan. Okey, baiklah. Kalau kita tengok dekat internet, tak semua orang yang kita ada pelbagai pengguna dekat internet ni. Jadi masalah sekarang ni ialah pengguna tu. Jika kita lihat kalau orang yang mempunyai pengetahuan asas agama ni dia boleh baca, membandingkan, membuat pertimbangan, dia boleh menganalisis maklumat tersebut berdasarkan ilmu agama yang dimiliki untuk diamalkan. Kalau orang yang tak ada, orang yang baru nak belajar agama, jadi dia tengok internet. Lepas tu dia baca pula maklumat yang salah. Jadi dia pun terima maklumat yang salah. Jadi Islam tu tak dapat disampaikan dengan betul. Jadi masalah sekarang ni ialah latar belakang pendidikan mad'u tu. Sebab tak semua orang yang baca internet ni, orang mad'u yang nak ke dalam Islam ni, tak semuanya orang yang ada asas agama. Kadang-kadang orang yang baru nak belajar agama, dia masalah pula dalam maklumat tu, dalam penerimaan maklumat tu bila dia baca tentang ni, tapi maklumat palsu. Jadi, tetapi keadaan berbeza dengan pengguna latar belakang pendidikan agama yang kurang sebab dia bila dia nak maklumat mengenai agama, dia baca dekat internet. Tetapi maklumat tu tak menempati dan salah. Jadi masalah kat situ untuk menyampaikan Islam tu secara tidak elok lah. Jadi dakwah tu tidak sampai ke jiwa mad'u. Dan jadi saya akan memberi penyelesaian dalam yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih atas pendapat panel kita yang kedua mengenai tugas dan cabaran bagi seorang pendakwah. Kita sendiri dapat lihat pelaksanaan dakwah dengan cara ini lebih baik kerana mesej dakwah yang disampaikan akan lebih tertib dan relevan kepada mad'unya. Mengenai cabaran pendakwah tersebut, benarlah kata panel kita tadi, alam cyber ialah alat penyebaran maklumat pada masa kini yang dilihat begitu berbeza dengan medium pembelajaran agama sebagaimana yang dilakukan sebelum ini. Oleh itu, terdapat beberapa isu utama yang menjadi cabaran dalam melebarkan dakwah melalui alam cyber ini. Okey, baiklah. Sekarang
Kita beralih pula kepada ahli panel kita yang ketiga. Sebentar tadi, panel pertama dan kedua kita ada menyatakan beberapa peranan dan cabaran sebagai pendakwah. Seterusnya, bolehkah saudari Anis menceritakan lagi tentang tugas dan cabaran yang dihadapi oleh pendakwah pada masa kini? Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Moderator Nur Rashidah yang saya hormati lagi kasihi, Nur Syahadah dan Puan Nur Najwatul Najihah. Seperti yang kita nampak hari ini, aktiviti dakwah di Malaysia boleh dikatakan berada dalam tahap selesa lah sebab ia adalah suatu fenomena yang biasa dalam masyarakat. Okey, seperti antara tugas lain pendakwah atau disebut sebagai metod lain, saya boleh rungkai di sini ialah dakwah bilhal. Seperti yang Puan Najwatul sebut sebentar tadi, dakwah ni tak cukup dengan ilmu sahaja. Jadi saya akan tambah satu lagi metod ataupun manhaj untuk kita memperluaskan lagi dakwah kita, iaitu dakwah bilhal. Yang kebiasaannya kita dengar selain dakwah bilhal adalah dakwah bil lisan, iaitu ceramah, program-program ceramah yang dianjurkan oleh ustaz-ustazah di kaca TV atau di mana-mana program. Yang kedua ialah dakwah bil qalam, iaitu dakwah melalui penulisan yang mana para pendakwah menyampaikan dakwah mereka melalui tulisan sehingga penulisan tersebut sampai ke hati mad'u. Tapi apa pula yang dimaksudkan dakwah bilhal? Dakwah bilhal pada bahasanya diartikan sebagai tindakan. Ia juga adalah pelaksanaan dakwah bil qudwah yang mana pendakwah tersebut memberi tauladan dengan perbuatan yang nyata dalam pelbagai aspek kehidupan supaya dapat meningkatkan kualiti hidup masyarakat sekeliling. Dengan makna lain, ia adalah satu metod memperlihatkan sikap, gerak-geri, kelakuan dan perbuatan pendakwah dengan harapan supaya mad'u dapat menerima, melihat dan mencontohi teladan yang dibawa oleh pendakwah tersebut. Satu ungkapan Arab yang saya teringat, ia menyebut bahawa lisanul hal afsah min lisanul kalam, yang bermaksud kata-kata realiti itu lebih berkesan daripada kata-kata yang diucapkan. Maksud kata-kata di sini ialah tindakan. Tindakan yang mad'u nampak oleh seorang pendakwah lebih berkesan dari kata-kata pendakwah itu sendiri. Dakwah bilhal juga boleh kita bawa maksud melalui penampilan kualiti peribadi pendakwah, melalui aktiviti-aktiviti yang secara langsung dapat menyentuh hati masyarakat. Dengan dakwah bilhal, saya bahagikan kepada 3 aspek, iaitu yang pertama ialah akhlak, yang kedua khidmat dan yang ketiga prasarana. Yang mana ketiga-tiga aspek ini sudah dicontohi oleh Nabi kita SAW, yang mana sebagai contoh ketika Rasulullah SAW telah tiba di Madinah, pertamanya baginda telah mendirikan Masjid Quba. Masjid Quba di sini kita boleh lihat ialah prasarana. Okay. Dan memberikan khidmat dengan mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin. Dari situlah bermulanya baginda telah menunjukkan akhlak yang baik. Yang kedua, akhlak yang baik dan memberikan khidmat bakti melalui piagam Madinah bagi menjaga serta memenuhi keperluan masyarakat di Madinah. Kita nampak di situ Nabi SAW menggabungkan ketiga-tiga aspek ini supaya masyarakat mudah meneladani dakwah yang disampaikan. Akhlak di sini ialah akhlak dalil dari surah Al-Ahzab ayat 21. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri yang baik, suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kiamat. Dia yang banyak menyebut Allah. Jadi Allah telah berfirman dalam Al-Quran bahawa Nabi SAW adalah satu-satunya akhlak yang boleh kita contohi.
Yang kedua ialah khidmat. Melalui perkhidmatan, mad'u akan lebih yakin kepada kita sebagai pendakwah. Yang mana sebagai contoh kita mengambil berat tentang kehidupan mereka. Itu adalah khidmat juga. Dengan memberi bantuan untuk memenuhi keperluan, itu pun khidmat. Bantuan ni termasuklah kursus-kursus, bantuan membina lapangan ataupun seperti meluaskan perniagaan mereka, memberi mereka peluang kerjaya dan sebagainya. Yang ketiga ialah prasarana. Prasarana ni merupakan tunjang dalam pergerakan dakwah. Sebagai contoh, pada zaman Nabi kita lihat Nabi membina Masjid Quba. Sekarang adanya madrasah, rumah kebajikan, pertubuhan badan kerajaan iaitu JAKIM, yang mana atau bukan kerajaan, PERKIM, agar dakwah dapat dilakukan dengan merancang strategi yang sistematik dan tersusun. Melalui pembinaan prasarana inilah masyarakat akan mudah tertarik untuk menerima dakwah kita. Jadi ketiga-tiga aspek ni dapat mempengaruhi, dengan kata lain menjadi suatu pengaruh yang besar untuk kita sebagai pendakwah. Suri tauladan serta sifat mengambil berat yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW menjadi tunjang utama kejayaan dakwah baginda dan perlu dicontohi oleh kita sebagai para pendakwah masa kini agar dakwah bilhal dapat menjadi medium dalam berdakwah. Namun, walaupun begitu, terdapat pelbagai cabaran kita di Malaysia. Saya berminat untuk memetik cabaran isu gejala sosial. Bila nampak isu gejala sosial, kita nampak isu tu luas, merangkumi pelbagai bentuk-bentuk gejala sosial. Antara yang kita boleh lihat hari ini, dia berlaku kepada pelbagai peringkat umur. Terutamanya dan kebanyakannya adalah para belia. Antara bentuk-bentuk yang kita boleh tengok ialah penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah adalah masalah utama dalam negara. Statistik anti dadah kebangsaan juga telah mencatatkan hampir 5,000 kes baharu setiap tahun yang berlaku. Dan 5,700 adalah kes berulang dari tahun yang lepas. Jadi amat membimbangkanlah tentang masalah penyalahgunaan dadah ini. Yang kedua ialah masalah khalwat. Seperti yang kita tahu, khalwat adalah berduaan antara lelaki dan perempuan di tempat sunyi dari pandangan orang. Islam juga telah melarang berduaan lelaki dan perempuan kerana ia adalah permulaan zina. Apatah lagi pengharaman perbuatan zina tersebut. Khalwat ni berpunca dari pergaulan bebas itulah. Yang ketiga, saya boleh tengok lari dari rumah. Kebiasaan yang berlaku kebiasaannya perkara lari dari rumah ni berlaku kepada anak-anak yang inginkan kehidupan yang aman. Boleh jadi apabila mereka di rumah, mereka rasa terkongkong dengan ibu bapa ataupun adik-beradik sendiri. Boleh jadi juga berlaku kepincangan rumah tangga antara ibu bapa mereka sehingga mereka merasa tertekan dan hendak mencari keseronokan bersama kawan di luar. Yang keempat ialah isu pelacuran yang merupakan penyakit sosial yang sudah timbul sejak zaman dahulu sehingga ia dicatat dalam sejarah sebagai isu sejarah peradaban manusia. Isu sosial peradaban manusia. Hal ini semakin hari semakin berlaku dan merebak kerana permintaannya yang sangat tinggi. Sama ada mereka melakukan secara sukarela atau paksaan. Jadi perkara-perkara sebegini kita harus membasminya dengan cara yang bersistematik dan tersusun melalui metod-metod dakwah yang kita telah lihat sebentar tadi, iaitu dakwah bilhal. InsyaAllah kita akan kita akan sebut penyelesaiannya pada slot yang kedua. InsyaAllah.
Terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih kepada panel ketiga kita, Saudari Anis atas perkongsian yang diberi sebentar tadi. Okey, dakwah bilhal merupakan akhlak Islamiah yang menitik beratkan kepada contoh akhlak Rasulullah SAW sebagai model utama dan merupakan akhlak yang perlu dilakukan oleh para pendakwah supaya dapat mendekatkan diri kepada mad'unya dengan mudah. Selain itu, isu gejala sosial dalam kalangan remaja juga sangat hangat dibicarakan pada masa kini dan menjadi antara cabaran yang terbesar kepada golongan pendakwah untuk menghadapinya. Okey, sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa terdapat banyak peranan dan cabaran sebagai seorang pendakwah. Tidak semua pelaksanaan dakwah dapat dilaksanakan dengan baik. Pasti akan ada cabaran dan masalah yang timbul. Tetapi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, apa kata panel kita yang pertama memberi jalan penyelesaian bagi cabaran yang dikemukakan oleh beliau sebentar tadi. Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pusingan yang pertama tadi, saya ada menyentuh tentang salah satu peranan pendakwah pada masa kini adalah pendakwah sebagai kaunselor. Dan pada pusingan pertama juga, saya ada menyentuh isu yang dihadapi oleh seseorang pendakwah itu iaitu isu hedonism, yang mana hiburan ataupun keseronokan itu menjadi matlamat utama kehidupan. Dan bagaimana saya ingin mengaitkan antara peranan pendakwah itu sebagai kaunselor dalam menangani isu hedonism ini adalah dengan mendampingi golongan remaja ataupun golongan muda ini untuk kembali kepada Islam. Bagaimana mendampingi mereka ini adalah dengan mengembalikan mereka kepada budaya ilmu. Baiklah, konsep langit terbuka ataupun masyarakat bebas untuk melakukan apa saja, dan masyarakat ataupun golongan muda ini mudah terdedah dengan unsur-unsur negatif, tidak kira sama ada melalui fashion, melalui filem, melalui nyanyian, budaya dan sebagainya. Maka daripada situ pendakwah perlu menyelami, memahami perasaan golongan muda ini dengan orang kata meraihkan apa yang mereka suka, tetapi mesti berlandaskan kepada syarak. Contoh yang saya boleh bawakan pada masa kini begitu viral, begitu berleluasa, budaya TikTok. TikTok merupakan salah satu aplikasi yang kebanyakannya lah generasi muda ini ada akaun sendiri untuk melakukan video-video keseronokan lah. Jadi bagaimana seorang pendakwah ini dapat menangani isu TikTok ini adalah dengan menjadikan TikTok itu sebagai satu alat ataupun wasilah untuk mereka menyampaikan dakwah, ataupun menjadikan TikTok itu sebagai satu wasilah untuk mereka menyebarkan ilmu-ilmu berkaitan dengan agama. Sebagai contoh yang saya boleh bawakan antara salah seorang pendakwah yang begitu terkenal iaitu Ustaz Ahmad Dusuki, yang mana beliau sendiri mempunyai akaun TikTok, tetapi beliau menggunakan aplikasi tersebut dengan menyebarkan dakwahnya. Bukannya TikTok itu bukan satu aplikasi yang salah, tetapi penggunaan kita yang salah. Jadi bagaimana kita membantu golongan remaja ini adalah dengan menjadikan TikTok itu sebagai wadah ataupun wahana untuk mereka mempelajari ilmu daripada situ. Baiklah. Dan kesimpulan yang saya dapat simpulkan pada pusingan kedua ini adalah menjadi satu kewajipan kepada para da'i atau para pendakwah ini untuk mengembalikan generasi muda yang terjerumus kepada hiburan atau keseronokan yang begitu melampaui batas, sehingga menjadikan hiburan atau keseronokan tersebut sebagai matlamat utama mereka. Dan kewajipan ini adalah dengan mengembalikan mereka kepada budaya ilmu untuk mereka mendalami Islam itu sendiri.
kerana generasi muda ini adalah merupakan pelapis atau pemimpin negara pada masa hadapan. Dan sebelum saya mengakhiri perbincangan saya yang terakhir ini, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun. Daging rusa digulai kawah, di dalam kawah tak nampak tumisan. Kadang terasa penatnya berdakwah, kepadanya jualah kita serahkan segala urusan. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, apa yang buruk itu juga daripada Allah, disandarkan atas kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Diharapkan ianya dapat dijadikan panduan dan pengajaran oleh masyarakat di luar sana. Okey, insya-Allah. Sekarang kita memperdengarkan pula penyelesaian bagi cabaran seterusnya daripada panel kita yang kedua. Silakan saudari Najwatul. Alhamdulillah, begitu hebatnya penyelesaian isu panel kita yang sebentar tadi. Okey, baiklah. Bagi menyelesaikan isu yang dikemukakan oleh saya, pendakwah perlulah menggunakan pendekatan dakwah berhikmah dalam menangani isu di dalam cyber masa kini. Pendakwah perlulah meneliti dan mengkaji mentaliti pemikiran sasaran dakwahnya agar dakwahnya sampai ke dalam jiwa mad'u seperti pengguna alam cyber. Bagi menyelesaikan isu yang pertama, ia berkaitan dengan ilmu. Oleh itu, pendakwah haruslah bijak menggunakan media massa untuk menyampaikan maklumat kepada mad'u. Jika berlakunya penyampaian berita yang salah dan bertentangan dengan Islam, para pendakwah ni dia perlu membetulkan berita tersebut dengan cara yang hikmah seperti memuat naik video untuk memperbetulkan apa yang salah dan bertentangan dengan Islam. Penyelesaian isu yang kedua iaitu pendakwah itu perlulah sentiasa mengadakan kelas-kelas agama, ceramah dan sebagainya. Sudah tentu terjamin dari segi latar belakang pendidikan jika para pendakwah yang berilmu dan berkelayakan menyampaikan berkaitan dengan agama. Masyarakat dia tidak akan mengalami perasaan ragu-ragu untuk mempercayai dan dakwah tu akan sampai ke dalam jiwa masyarakat tanpa sebarang kekeliruan. Itu saja penyelesaian saya sebentar tadi. Okey, baiklah. Kita bersambung. Seterusnya, persoalan terakhir untuk panel kita yang ketiga. Masih berlega dalam konteks persoalan yang sama, iaitu apakah penyelesaian bagi cabaran isu gejala sosial dalam kalangan masyarakat yang dihadapi oleh pendakwah pada masa kini. Silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu saya sudah diingatkan oleh Urus Setia bahawa masa amat mencemburi kita dan saya akan menyimpulkanlah secara ringkas jalan penyelesaian terhadap isu yang saya sebutkan tadi. Apabila mendengar penyelesaian yang disampaikan oleh dua panel hebat kita tadi, saya rasa semuanya sudah diambil. Tapi tak apa, saya akan simpulkan secara umum sahaja. Pendakwah ni dikenali sebagai jururawat masyarakat bagi masyarakat yang berpenyakit moral, sebagai juru bicara rakyat yang tertindas dan sebagai penasihat untuk para pemimpin. Mereka juga sebagai juru pandu bagi generasi muda. Bagi menggunakan pendekatan melalui dakwah bilhal terhadap isu gejala sosial, kita boleh bawa pendekatan kepada 4 bentuk. Iaitu yang pertamanya ialah tawa'iyah, iaitu kesedaran. Para pendakwah bertanggungjawab untuk menyumbang kesedaran kepada masyarakat tentang akibat dan keburukan terhadap perkara yang mereka lakukan. Melalui teknik kesedaran, dakwah yang kita akan sampaikan tu akan lebih bertenaga dan efisien serta produktif. Sebab apa? Sebab masyarakat sudah ada orientasi, ada ilmu tentang perkara tersebut, bahawa mereka sedar akibat dari perbuatan mereka itu. Yang keduanya ialah irsyad,
iaitu bimbingan. Pendakwah apabila mereka telah menyedarkan mad'u, mereka bertanggungjawab untuk membimbing para masyarakat ni sehingga mereka tidak terjebak lagi dalam perkara sedemikian dan kembali berada pada jalan yang benar. Para pendakwah perlu mampu menghadapi rintangan secara bermaruah dan tidak berputus asa dalam menghadapi sebarang situasi. Kerana masyarakat tidak semuanya lembut, tidak semuanya kasar. Mereka ada pengalaman hidup sendiri, mereka ada cabaran hidup mereka sendiri. Jadi para pendakwah juga perlu memahami mereka serta berdakwah secara berperingkat supaya mereka tidak stres dan kita sebagai pendakwah juga tidak tertekan dengan reaksi mereka, dengan reaksi mereka. Okey, yang ketiga ialah himayah. Setelah kita menyedarkan mereka, kita membimbing, kita akan bagi perlindungan kepada mereka. Memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai murni sehingga tidak dicemari oleh tingkah laku yang menyimpang. Dan juga memberikan perlindungan kepada golongan sasaran kita lah yang utamanya. Selain itu golongan du'afa, iaitu golongan lemah yang tertindas dari segala bentuk kezaliman yang berlaku. Sebagai contoh macam pelacuran. Tidak semua orang sukarela untuk melakukan perkara tersebut, tapi kadang-kadang secara paksaan. Tapi kerana mungkin masalah kewangan atau faktor keluarga, mereka terpaksa untuk terlibat dalam aktiviti sedemikian. Jadi golongan ini kita akan mudahlah untuk membawa mereka keluar dan melindungi mereka dari perkara tersebut. Yang keempat ialah tanmiyah, iaitu pembangunan. Setelah kita memberi kesedaran, membimbing, melindungi, kita akan membangunkan mereka, iaitu pembangunan. Membangunkan sasiah diri mereka, membangunkan nilai-nilai murni dalam diri mereka. Supaya hidup mereka akan lebih maju ke hadapan dengan kepada kecemerlangan dan kebahagiaan mental, fizikal, dunia serta akhirat. Apabila masuk balik kepada tiga aspek yang saya sebutkan tadi, iaitu akhlak, khidmat dan prasarana. Akhlak yang kita boleh contohi dalam contoh dalam dakwah bilhal melalui akhlak ialah menyantuni akhlak. Yang kedua, menonjolkan keterampilan. Yang ketiga, menjadikan akhlak Rasulullah sebagai ikutan. Yang kedua ialah khidmat. Khidmat ni contoh yang kita boleh bawa untuk dakwah bilhal ialah mencipta lapangan kerja, kepakaran dalam perubatan, pendidikan. Kita bagi pendidikan kepada mereka, itu adalah khidmat. Selain itu, taman asuhan kanak-kanak, ekonomi Islam juga termasuk dalam khidmat dakwah bilhal. Dan itu kita memperkasakan lagi agama melalui pendidikan Islam, beasiswa pelajar serta kaunseling seperti yang disebutkan oleh panel pertama kita tadi, serta pengurusan haji dan umrah. Mereka yang terlibat dalam isu gejala sosial tidak semuanya ingin hidup mereka rosak. Mereka juga ada perasaan, ada harapan untuk kenal Islam, kenal agama kita dengan lebih mendalam. Tapi tiada siapa ingin membimbing mereka, tiada siapa ingin membawa mereka, melindungi mereka. Jadi melalui dakwah bilhal ni kita boleh membawa mereka untuk berkembang dengan lebih ke arah kecemerlangan. Yang ketiganya ialah prasarana. Prasarana yang kita boleh tengok melalui hospital yang ditubuhkan oleh Kerajaan Islam, rumah kebajikan, madrasah, sekolah buta huruf serta pondok-pondok yang ada di Malaysia. Itu adalah salah satu teknik berdakwah melalui prasarana.
Jadi aktiviti dakwah yang hendak dilakukan hari ini mestilah merupakan satu usaha yang boleh menakluk hati para mad'u dan golongan sasaran kita. Sebagai contoh, maka para pendakwah masa kini hendaklah menyediakan aktiviti yang menarik sesuai dengan tabi'i dan akal hati yang dimiliki oleh manusia zaman kini. Saya harap itu saja penyelesaian dan dapat menjawab persoalan untuk isu gejala sosial tadi. Baiklah, terima kasih. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada hari ini. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, saya berharap sebagai seorang pendakwah yang prihatin, hendaklah kita menggunakan ruang dan kepakaran dalam bidang masing-masing bagi memainkan peranan mencari penyelesaian bagi setiap isu dakwah yang timbul serta dapat memikulkan tanggungjawab dakwah bersama. Akhir kalam, orang putih, orang Pakistan, terima kasih, syukran jazilan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu alam, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.